Ya, itulah tadi perkembangan cuaca dalam negara Shu. Kita sedia maklum bahawa kejohanan Liga Malaysia telah pun bermula. Tapi sudah pastinya ramai dalam kalangan kita, termasuk saya sendiri, rindu bila agaknya boleh kita hadir ke stadium ini untuk kita merasai semangat sorakan penyokong-penyokong bagi pasukan-pasukan yang kita sayangi ini. Jadi untuk kita mengetahui sebagai pemain yang ke-12, untuk kita mengetahui bila agaknya kita boleh hadir ke stadium untuk kita memberi sokongan kepada pasukan ini. Kita hari ini nak bercakap berkenaan sorakan pemain ke-12 kembali gegarkan Liga Malaysia. Pemain ke-12 ini yang kata lain penonton lah ya. Yeah. Jadi untuk pengetahuan anda semua yang mungkin mempunyai jadual yang agak padat, tidak sempat mengikuti berita-berita semasa tentang kalender sukan, sebenarnya bermula 1 April ini penonton sudah pun dibenarkan untuk berada di stadium untuk menyaksikan perlawanan Liga M. Tetapi jumlah penonton yang boleh berada di stadium tersebut agak terhad, sedikit berbeza untuk kawasan PKPP dan juga PKPB. Jadi kita nak kupas sikit sebanyaklah bagaimana sekitar SOP pelaksanaan penonton yang boleh berada di stadium ini. Bermula 1 April 2021. Hari ini di studio kami bawakan Dato' Abdul Ghani Hassan selaku Ketua Pegawai Eksekutif Malaysian Football League MFL. Khabar Dato'? Alhamdulillah, Su dan Munawar. Ya. Alhamdulillah, sihat. Baik, Datuk. Kita sebagai pemain yang ke-12 ini, kita nak dapatkan reaksi awal Datuk selepas kebenaran daripada Majlis Keselamatan Negara untuk kejohanan Liga Malaysia dilangsungkan dan juga tambahan pula mulai 1 April ini kebenaran untuk kehadiran penonton selepas setahun Liga Malaysia ini ditangguhkan sepi juga, Datuk. Jadi reaksi awal daripada Datuk. Alhamdulillah, ucapan terima kasih kepada kerajaan, MKN, KBS, disabkan oleh MFL, Malaysian Football League. Dia ada sejarah yang dia menawar dengan Su ya. Biasa ceritakan sejarah aja bila penonton tidak dibenarkan masuk untuk Liga Malaysia. Ia bermula pada 13 Mac apabila MFL, FM dan keseluruhan agensi kerajaan dan pasukan telah dipanggil bermesyuarat di FM. Maka kami sendiri telah menghentikan kemasukan stadium, penonton ke stadium sehinggalah ke hari ini. Ya, jadi itu menggambarkan satu kesunyian dalam bola sepak, khususnya sebab bola sepak ini perlu ada penonton untuk beri semangat dan motivasi kepada pemain. Jadi alhamdulillah atas langkah kerajaan ini satu perkara yang amat baik, utamanya kepada industri bola sepak di negara kita dan juga kepada penonton dan peminat bola sepak, khususnya sebab bola sepak merupakan sukan nombor 1 negara. Betul. Dan juga merupakan satu platform perpaduan di negara kita. Kalau tak boleh kongsikan di mana antara venue terawal yang akan dipilih sebagai projek rintis untuk pelaksanaan SOP ini kepada penonton yang boleh menghadirkan diri mereka ke stadium? Venue awal apabila kita dah mengadakan masyarakat bincangan apabila pengumuman oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pertahanan minggu lepas bahawa dibenarkan penonton masuk ke stadium untuk menyaksikan Liga Malaysia. Iaitu boleh dimulakan pada 1 April ini ya. Bermakna 1 April ini adalah game ke-6 dalam Liga Malaysia. Maka telah dibincangkan, maka telah dipilih Stadium Sultan Ibrahim Johor, pertemuan di antara JDT dan Melaka. Dan satu lagi stadium KLFA Ceras, berteman antara Kuala Lumpur dan juga Sabah. Pemilihan ini sebabkan kedua-kedua venue ini merupakan venue dalam PKPB. Ya. Sebab PKPB ini merupakan ada SOP yang ketat lagi kepada semua penyokong dan rakyat negara kita, PKPB. Maka ia memerlukan satu SOP dan penilaian serta pemantauan yang amat rapi di negeri PKPB ini. Maka disebabkan itu kita ambil yang sukar dulu. Ya? PKPP ini dia agak longgar sikit, tapi kita mengambil satu trial run yang satu tempat yang sukar untuk dilaksanakan SOP membenarkan penonton masuk ke stadium. Saya kira ianya satu perkabaran yang cukup mengujakan, satu perkabaran yang gembira buat penonton-penonton, penyokong-penyokong di luar sana, kerana sudah pasti mereka tak sabar untuk berkunjung ke stadium, memberi sokongan kepada pasukan mereka dan juga sebelum mereka hadir ke stadium untuk memberi sokongan itu. Mungkin Datuk boleh kongsikan kepada penonton apa antara SOP yang perlu mereka ketahui, Datuk? Ya. Jadi dalam kegembiraan ini juga MFL dan banyak agensi kerajaan terlibat dan juga pasukan-pasukan yang akan mengendalikan SOP ini di venue masing-masing merasa sukar atau merasa risau juga. Ya, kerana SOP ini agak ketat bagi penonton dan penyokong yang akan masuk ke stadium.
daripada rumah sampailah masuk ke stadium ada SOP-nya. Daripada rumah mengikuti SOP yang ditetapkan oleh kerajaan KKM ketika ini dengan mas dan sebagainya. Apabila sampai ke stadium, mereka tidak boleh berlegah dan berkumpul di luar stadium. Mereka harus masuk terus ke stadium. Dan masuk ke stadium ini perlulah mengikut penjarakan sosial. Kerana itu MFL telah membuat jangka masa masuk. Sekiranya perlawanan sekarang ini bermula pada pukul 9 malam, maka penonton mesti dibenarkan masuk mula pada pukul 6 petang. Dan gate akan ditutup pada 8.30 malam. 8.30 malam tidak ada lagi dibenarkan masuk penonton. Begitu juga macam di Sabah dan Sarawak, 8 suku malam. Maka penonton dibenarkan masuk mula pada 5.30 petang. Gate akan ditutup pada 7.45 malam. Ini perlu diawalkan sebab untuk memastikan SOP diikuti oleh penonton. Dan di peringkat dalam stadium itu sendiri, penjarakan sosial yang mana sekiranya seat tempat duduk itu ada kerusi, maka perlu ada penjarakan 2 kerusi. Sekiranya tidak ada kerusi, berlantaikan simen, perlu ada ukuran oleh pasukan ataupun ulster di peringkat stadium itu untuk memastikan jaraknya adalah 1.5 meter ataupun 2 meter antara satu penonton dan satu penonton. Antara kerisauan yang saya dapat lihat daripada SOP baharu yang bakal dilaksanakan ini untuk penonton menghadirkan diri ke stadium adalah masuk pukul 6.30 akan bertemu dengan waktu solat maghrib, waktu solat isyak, kemudian tempoh waktu yang agak lama, mungkin mereka memerlukan makanan dan sebagainya. Jadi bagaimana, adakah mereka perlu membawa terlekung dan juga sejarah mereka sendiri, tempat solat adakah akan dibuka, bagaimana pula makanan, gerai makanan adakah akan dibuka atau mereka dibenarkan untuk membawa makanan daripada luar masuk ke dalam stadium? Berkenaan ini, dalam SOP yang ditetapkan itu juga mengatakan bahawa venue mestilah menyediakan kemudahan tempat bersolat. Dan kepada penyokong perlu membawa kelengkapan solat seperti istikah solat dan sebagainya, sejadah. Di segi makanan memang tidak boleh masuk stadium, mana tak boleh keluar lagi. Malah SOP yang telah dikeluarkan MKN ini bahawa tidak ada lagi gerai-gerai boleh didirikan ketika perlawanan di luar stadium. Tidak digalakkan kecuali gerai-gerai yang memang dah ada sekarang itu boleh buat operasi. Dia tidak ada tambahan lagi untuk penjaja-penjaja datang sempena perlawanan Liga Malaysia, datang ke stadium membuat jualan di luar stadium. Itu memang tidak dibenarkan. Ini adalah penguasaan SOP di peringkat kerajaan itu sendiri. Memang tak dibenarkan. Maka digalakkan kepada penonton yang akan datang ke stadium, bawalah bekal sedikit seperti air dan sebagainya. Tetapi perlu ada pemeriksaan di peringkat pintu masuk. Untuk memastikan bahawa ia tidak membawa benda-benda yang berbahaya ke dalam stadium. Kita harap penonton semua jelas dengan penerangan berkenaan SOP yang telah diterangkan Datuk tadi. Dan dari segi pihak MFL sendiri, apa antara persiapan yang telah dilakukan sekarang ini bagi memastikan gelembung sukan ini kekal terpelihara serta SOP semuanya terus dipatuhi oleh pengunjung? MFL sering mewawarkan dan memanggil CEO semua pasukan. Dia katakan setiap minggu untuk memastikan perjalanan Liga ini berjalan dengan lancar. Pertamanya apabila kerajaan membenarkan Liga bermula, maka dibenarkan hanya apabila ada gelembung sukan. Di mana home base quarantine training dan camp base quarantine training. Ini 2 gelembung yang perlu dijaga. Sehinggalah sampai sekarang, dan gelembung ini tidak akan dibenarkan pecah. Makna maksud dia pemain pegawai mesti berada dalam gelembung ini dengan SOP-SOP yang telah disyaratkan kepada pemain dan pegawai ini. Tidak boleh pecah. Kerana keselamatan pemain itu penting. Sebab mereka ini merupakan frontliner dalam bersepak di negara kita pada hari ini. Jadi kerana itu MFL akan memastikan yang terus terjaga dan tidak pecah, gelembung ini tidak pecah. Dan mengharapkan ini akan terus dilakukan oleh semua pasukan terlibat. Untuk memastikan agar tahap pematuhan SOP yang telah pun digariskan bermula 1 April nanti, siapakah pihak yang terlibat untuk berada di lapangan untuk memastikan agar masyarakat yang hadir sentiasa mengikuti SOP yang dikeluarkan, contohnya pembagian pelitup separuh muka, penjarakan fizikal dan juga cecair pembasmi kuman untuk dipakai setiap masa? Di peringkat ini, seperti mana gelembung sukan ini, dan juga memang di pasukan petugas-petugas setiap pasukan itu ada marshal ataupun ada petugas yang memastikan memantau SOP dilaksanakan. Tetapi untuk kemudian penonton masuk ini bukan saja petugas di peringkat pasukan itu. Saya kira setiap venue, setiap perlawanan akan ada pemantau di peringkat semua agensi kerajaan yang telah diarahkan mungkin oleh MKN untuk memantau perjalanan Liga Malaysia, kebenaran masuk penonton ini. Itulah sebabkan kita khawatir bahawa sekiranya ada penonton dan penyokong masuk,
lalai ataupun tidak akur kepada SOP yang ditetapkan, MFL khawatir bahawa kebenaran ini akan pertimbangkan semula oleh kerajaan dan mungkin akan ditarik kembali. Jadi apa yang MFL harapkan ialah agar penonton dan penyokong yang akan pergi ke stadium mempunyai disiplin yang tinggi. Ambil amanah yang diberikan oleh kerajaan ini, tanggungjawab ini agar dilaksanakan dengan baik untuk perjalanan Liga ini, dan penonton masuk ke stadium ini akan berterusan sehinggalah habis Liga Malaysia, iaitu Piala Malaysia dan Challenge Cup. Baik Datuk, jika kita lihat kapsul video yang kita kongsikan sekarang ini di kaca televisyen, sebelum ini kejohanan ataupun perlawanan bola sepak dilangsungkan tanpa adanya kehadiran penonton. Jadi bagaimana dengan kebenaran kehadiran penonton ini, ianya mampu mengubah senario bola sepak negara sekaligus mampu menyuntik semangat ataupun semangat kepada pasukan bola sepak yang bertanding nanti? Sudah tentunya ia satu perkabaran dan perkara yang amat baik yang berlaku dalam sukan bola sepak. Ia bukan saja melibatkan sukan bola sepak ini sendiri, Nawar dan Su, ya. Ia merupakan satu keyakinan yang dikembalikan semula kepada rakyat ini, seluruh negara, bahawa dalam keadaan pandemik 19 ini perjalanan seperti biasa, malah ekonomi akan berkembang. Ya. Ini merupakan satu keyakinan kerajaan yang akan membuatkan rakyat begitu yakin bahawa walaupun COVID-19 ada di negara kita, tetapi rakyat dibenarkan bergerak sama je segi ekonomi dan sebagainya. Dia sama macam kita di jalan raya lah, Menawar, ya. Walaupun kemalangan tidak dapat dielakkan akan berlaku, tetapi undang-undang jalan raya itu diperketatkan, speed limit dia dan sebagainya. Begitu jugalah COVID-19 ini mungkin tidak boleh dielakkan, tetapi SOP ini harus diperketatkan dan diikuti oleh rakyat. Maka ini satu perkara yang amat baik, dan diharapkan bukan saja sukan bola sepak, malah keseluruhan aktiviti sukan negara ini akan dapat dipulihkan kembali setelah terpaksa dihentikan bertahun lepas. Apa sebenarnya respon ataupun reaksi pemain bola sepak negara kita apabila mereka mendengar bahawa kita boleh membawa kembali penonton ke stadium? Datuk, apa kata mereka? Ini yang mereka nanti-nantikan. Setelah mereka bermain, memang jutaan penonton menonton mereka, tetapi melalui digital. Melalui digital, tak ada di stadium. Tapi bila penyokong datang ke stadium, suntikan semangat itu akan lebih lagi kepada mereka. Ya, sebab ada sorokan di tepi. Nama mereka dijerit dalam stadium, kan. Ini satu, saya dulu main bola juga. Perkara ini perlu ada diberi semangat kepada pemain ketika itu. Ya, tapi melalui digital tak dapat kenanggaran penyokong-penyokong bersorak untuk mereka dan pasukan mereka. Malah ini satu peluanglah untuk mereka, dan insya-Allah saya dapati nanti bahawa apabila penonton ini masuk, peningkatan dari segi kualiti permainan itu akan bertambah, insya-Allah. Seperti kita sedia maklum, Datuk, kalau kita menonton bola sepak melalui platform digital, melalui kaca televisyen, berbeza, Datuk, berbanding kita berada secara fizikalnya di stadium. Sebab aura semangatnya itu boleh katakan mampu untuk memberikan kita sebagai satu semangat kekitaan untuk kita menyokong pasukan tersebut. Datuk, bila kita bercakap berkenaan pelaksanaan SOP dan sebagainya, Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Merican khususnya amat komited untuk menjayakan proof of concept. Jadi bagaimana kita melihat dalam keadaan ini, antara perkara yang menjadi kebimbangan ialah pergerakan keluar masuk tu, Datuk. Seperti kita semaklum, bila nak masuk tu ramai sangat. Bila nak keluar tu, tempoh masa dah habis perlawanan tu, ramai berpusu-pusu nak keluar tu. Bagaimana kita nak menjaga keadaan tu, Datuk? YB Rizal Merican dia merupakan satu pejuang dalam sukan kita ketika ini. Kita nampak dengan jelas dan nyata. Dan beliau telefon saya sendiri, Datuk, jangan main-main. Apabila kemudian diberikan kepada MFL, pastikan ia jalan dengan baik. Kalau tidak, nanti akan dipertimbangkan semula. Maka kepercayaan ini, ya, kerja keras KBS ini, ya, sebab MFL mesti melalui KBS. KBS akan buat perkara ini masuk ke mesyuarat MKN ya, untuk mendapat kelulusan. Jadi MFL dan masuk MFL ini adalah terlibat semua pasukan-pasukan lah sebagai rakan kongsi. Harus mengambil iktibar di perkara ini dan menjalankan amanah dengan baik. Dan itu saya katakan tadi bahawa pasukan saja apabila menjalankan amanah SOP ini dengan baik. Tetapi yang penting sekali ialah penyokong itu sendiri. Mesti mempunyai disiplin dan tanggungjawab untuk menjayakan kebenaran ini.
Jadi SOP masuk ke stadium, beratur jarak, penjarakan sosial, memakai mask, mask sejahtera perlulah dicatatkan, suhu mesti diikuti dengan baik. Ya, itu sebabnya MFL buat keputusan dari atas pandangan daripada sendiri untuk semua tiket mestilah dijual online. Kecuali pas bermusim. Ada kebenarannya di situ. Adakah MFL sudah bersedia untuk menerima apa-apa kritikan dan juga komen, sebab apa-apa saja SOP dikeluarkan, apa-apa saja SOP yang dilonggarkan terutama dalam pandemik COVID-19 ini, pasti akan menerima kritikan negatif di media sosial. Ini tak betul, itu tak betul, sebab ialah ini kita perkara pertama kali kita lalui, tidaklah ianya pertama kali boleh terus sempurna, ini akan ditambah baik dari semasa ke masa, tapi komen negatif itu tetap akan diterima oleh pihak MFS ini. Jadi bagaimana tahap persediaan mental MFS ini untuk pelaksanaan penonton kembali semula ke stadium pada 1 April nanti? Memang betul. Macam kita lah ya. Kita sebab kecil dulu tak terus berjalan. Kita kena merangkak berdiri dan jatuh. Merangkak berdiri dan jatuh. Ya, mesti ada kesilapan kat situ ataupun kelemahan. Kita perbaiki. Dan diharapkan kepada semua pihak ya harus mengetahui bahawa sesuatu yang baik itu harus dimulakan. Ya, kita tidak terus tiba-tiba menjadi satu perkara baik sebab ia berperingkat-peringkat. So, tentu ada kelemahan. Seperti mana gelembung sukan yang sebelum ini diadakan, ada kelemahan. Tetapi atas pembaikan dari semasa ke semasa, maka hari ini insya-Allah alhamdulillah ya, semua berjalan dengan baik. Jadi kritikan-kritikan ini merupakan satu perkara yang ada yang positif. Kalau tidak ada kritikan, kita mungkin tidak tahu bahawa tindakan kita itu tidak betul. Malah kita menganggap diri kita ni betul saja. Maka kritikan itu juga penting ya. Kita ambil sudut positif. Dan Datuk sebagai kesimpulannya, mungkin Datuk boleh kongsikan nasihat kepada semua pihak. Peranan kerjasama semua pihak sangat penting dalam memastikan pematuhan SOP dan memastikan kebenaran kedatangan pengunjung ke stadium bermulai 1 April ini berjalan dengan lancar, Datuk. Ya, semua pihak memainkan peranan ketika ini. Ya, bersebut pasal sukan ni bukan melibatkan warga yang terlibat dalam sukan dia, malah rakyat keseluruhan yang pun terlibat. Ya, maka kita harus saling kerjasama antara sama lain untuk memastikan agenda nasional ini akan terus berjaya diadakan. Seperti mana kerajaan mengadakan SOP, rakyat harus ikuti SOP ini. Maka kita memutuskan rangkaian COVID-19. Maka dari segi kemasukan penonton ke stadium ini, ya, kerjasama semua pihak, utamanya penguasaan. Ya, utamanya seperti katakan tadi, ialah amat penting sekali adalah penyokong penonton itu sendiri mengikuti SOP yang ada. Kalau penyokong dan penonton boleh mengikuti SOP ini, tidak ada masalah untuk menjayakan rancangan ini. Sebab di peringkat stadium atau venue itu sendiri telah ada SOP yang harus mereka ikuti. Jadi ikutlah SOP yang ditetapkan ini. Jadi kalau masuk mula pukul 6, masuk pukul 6. Kalau di tiket itu nanti ada tulis zon. Ya, sebenarnya kita buat zoning dalam stadium Mercu dengan Menawar ya, iaitu zon A, zon B, zon C dan zon D. Untuk kita kalau 2,000 tu mungkin 500. Kerana untuk memudahkan sekiranya berlaku sesuatu perkara terlibat ya, ada yang balik ke rumah pergi klinik dapati COVID-19, maka dari mana tiket ni, daripada zon A, mana 500 orang zon A, kita dah pasti, maka kita ada rekod kita. Pembelian tiket juga ada nama dan IC number, agar untuk mengelakkan daripada penjualan secara black market dan sebagainya, maka tidak boleh ditukar milik. Maka semua ini telah lengkap. Maka apa yang paling melengkapkan ialah para penyokong dan pasukan penonton itu sendiri. Okey, baik. Ingat tu, walaupun jua situasi nanti, pastikan anda banyak-banyak bersabar kerana pastinya SOP yang baru ni akan memanjangkan sedikit tempoh untuk anda memasuki ke stadium, untuk anda menjadi penonton dan sebagainya. Sabar. Ya, bersabar. Itulah keywordnya, bersabar je. Okey, kita tidak mahu SOP ni nanti akan ditarik kembali. Kita juga yang rugi kan, Datuk kan? Okey, terima kasih kepada Datuk Abdul Ghani Hassan selaku Ketua Pegawai Eksekutif Malaysian Football League MFL hari ini untuk berkongsi kita berkenaan dengan Liga yang menerima kembali penonton bermula 1 April nanti. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi, Datuk. Baik penonton sekarang ini. Alhamdulillah. Baik.